Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar 4 dan 5. Apa kabar kamu semua pada hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan sihat-sihat sahaja. Jadi adik pelajar, pada pagi ini kita akan mempelajari satu lagi topik baru tetapi masih lagi dalam bab yang sama, iaitu mengenai bab migrasi. Jadi hari ini kita akan belajar pula mengenai kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Jika pada minggu lepas adik pelajar telah mempelajari apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan migrasi itu berlaku, maka pada hari ini adik pelajar akan pula mempelajari tentang kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Jadi untuk itu cikgu harap adik-adik pelajar pada pagi ini sudah bersedia untuk mengikuti sesi rakaman video pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi untuk hari ini, sebelum kita mulakan pembelajaran, untuk penilaian hasil pembelajaran, pada pagi ini cikgu berharap pelajar akan dapat menyatakan kesan migrasi terhadap sebuah negara. Baik, kita terus kepada topik pembelajaran kita. Apakah kesan migrasi terhadap sebuah negara? Di sini adik-adik pelajar kena tahu bila sebut tentang kesan, maka kesan itu terbahagi kepada dua, iaitu kesan dari sudut migrasi dalaman dan juga kesan dari sudut migrasi antarabangsa. Dan kesan ini juga kita dapat lihat dalam dua aspek, yaitu positif dan juga negatif. Jadi untuk yang pertama ini kita akan lihat dahulu kesan migrasi dalaman dari aspek ekonomi dari sudut pandang positif. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini? Kesan positif yang pertama yang dapat dilihat ialah kesan migrasi dalaman dapat membangunkan kawasan baharu, di mana migrasi penduduk dari luar bandar ke luar bandar seperti tanah rancangan dapat membangunkan kawasan tersebut, misalnya Felda. Jadi adik-adik pelajar, seperti sesi pembelajaran lepas, cikgu jelaskan bahawa Felda itu adalah merupakan salah satu dasar kerajaan untuk membangunkan sesuatu kawasan daripada kawasan yang berhutan, hutan, lapang menjadi sebuah kawasan ekonomi, iaitu dinamakan sebagai Felda. Dan Felda ini kalau adik pelajar masih ingat adalah merupakan kawasan tanaman ladang kelapa sawit. Jadi adik pelajar, kesan migrasi dalaman dari aspek ekonomi yang kita kena lihat di sini ialah pertama, dia akan dapat membangunkan kawasan baru. Misalnya migrasi penduduk dari luar bandar ke luar bandar ke Felda ini, dia sekaligus dapat membangunkan kawasan yang berhutan itu, lapang itu, kepada sebuah kawasan yang baru yang mempunyai penduduk dan juga penempatan dan juga beberapa uh, bangunan bangunan fizikal yang lain yang mana telah dibangunkan oleh pihak kerajaan. Jadi ini adalah kesan positif yang pertama dari sudut ekonomi. Kesan yang kedua ialah taraf hidup migran meningkat, di mana kadar pendapatan tinggi dapat ditingkatkan dalam kalangan golongan migran, di mana kuasa beli migran akan meningkat. Misalnya migran yang bekerja di Oman. Ketiga ialah meningkatkan pasaran barangan, di mana pasaran barangan dan perkhidmatan dapat diluaskan apabila berlaku pertambahan penduduk di suatu kawasan. Sebagai contoh, di bandar-bandar besar seperti Georgetown, Sydney, dan Auckland, New Zealand. Seterusnya kita lihat kesan migrasi dalaman dari aspek ekonomi, yaitu dari sudut pandang negatif, di mana kesan migrasi dalaman ini kita dapat lihat telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja, di mana penghijrahan penduduk ke bandar
menyebabkan kawasan luar bandar mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengusahakan kawasan pertanian seperti ladang kelapa sawit di Malaysia. Jadi adik-adik pelajar kena ingat dan tahu bahwa disebabkan oleh migrasi ini dia telah menyebabkan penduduk luar bandar mengalami kekurangan tenaga kerja. Di mana biasanya bila kita sebut tentang mencari pekerjaan ini melibatkan dalam golongan anak-anak muda. Jadi apabila anak-anak muda mula berhijrah ke bandar, maka sekaligus penduduk di kawasan luar bandar akan mengalami kekurangan tenaga kerja. Kerana tiada lagi anak-anak muda yang akan mengusahakan kawasan pertanian seperti ladang kelapa sawit, pertanian padi dan sebagainya. Kerana anak-anak muda sudah banyak yang berpindah ke kawasan bandar. Seterusnya, kesan migrasi dalaman dari aspek sosial dari sudut pandang positif. Apa yang kita dapat lihat? Dengan kesan migrasi dalaman ini telah menyebabkan kemudahan infrastruktur meningkat. Di mana banyak kemudahan infrastruktur yang dibina disebabkan oleh keperluan penduduk yang semakin bertambah akibat dari migrasi yang berlaku. Misalnya, terdapat beberapa infrastruktur yang akan dibina oleh pihak berwajib seperti sekolah, pusat kesihatan dan juga tempat rekreasi. Misalnya di Bandar Bangkok dan juga Mumbai, India. Kita boleh bagi contoh lah kalau di Malaysia kan katakan kalau di kampung pelajar ada penempatan penduduk dan dibina hospital, sekolah dan taman-taman rekreasi. Agak-agak kawasan tersebut akan dikunjungi penduduk atau tidak? Sudah tentu dia akan dikunjungi penduduk dan akan bertambah dan terus bertambah kerana adanya kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti itu. Seterusnya kita pergi kepada kesan migrasi dalaman dari aspek sosial yang negatif, di mana kesan negatif yang diterima adalah seperti kewujudan masalah setinggan, di mana wujud kawasan setinggalan di kawasan bandar kerana harga rumah yang terlampau tinggi dan tidak mampu dibeli atau disewa oleh migran berpendapatan rendah, maka banyak kawasan perumahan setinggan telah dibina di kawasan bandar. Contoh topik yang lepas, cikgu ada tunjukkan gambar rumah setinggan tu. Itulah contoh rumah setinggan. Yang rumah-rumah kecil banyak di kawasan bandar tu. Itulah contoh rumah setinggan yang dibina oleh golongan migran yang berpendapatan rendah ataupun tiada pendapatan. Orang susah katakan mereka buat penempatan secara haram di kawasan bandar kerana tidak mampu menyewa rumah yang terlampau mahal di kawasan bandar. Jadi ini sebenarnya menimbulkan masalah dari aspek sosial kerana kewujudan masalah setinggan ini akan mewujudkan pelbagai masalah sosial lainnya seperti kes dada, jenayah, rompak, vandalisme dan sebagainya. Jadi adik pelajar, kesan migrasi yang kita dapat lihat juga adalah dari sudut pandang antara bangsa, iaitu di mana kesan migrasi antara bangsa dari aspek ekonomi, iaitu dari sudut pandang positif. Di mana kita dapat lihat di sini adik pelajar, kesan positif yang pertama kesan migrasi antara bangsa ini ialah menyediakan tenaga kerja, di mana golongan migran dapat menampung kekurangan tenaga kerja mahir dan tidak mahir dalam sektor pembinaan, perladangan dan pembantu rumah. Misalnya pekerja asing di Malaysia dan Great South Coast Australia, di mana adik-adik pelajar mesti pernah lihat golongan pekerja asing yang bekerja di buru-buru binaan. Itu adalah contoh-contoh tenaga kerja mahir dan tidak mahir, pembantu rumah dan sebagainya. Jadi di Malaysia, bila golongan migran ini dia ada di Malaysia sebenarnya, maka kekosongan kerja itu dapat diisi oleh golongan migran ini. Jadi sekaligus dia telah menyediakan tenaga kerja kepada
negara kita yang tidak mempunyai tenaga kerja untuk membuat pekerjaan seperti itu, seperti buruh binaan dan pembantu rumah. Kemudian kesan migrasi antara bangsa ini juga menyebabkan pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi moden akibat daripada kemasukan tenaga kerja mahir. Contohnya teknologi buatan kereta dari Jepun yang dibawa masuk ke Malaysia. Ini juga adalah satu kesan positif yang saya terima daripada kesan migrasi antara bangsa. Misalnya teknologi syarikat daripada Jepun melabur ke Malaysia dan diorang bawa teknologi moden diorang itu ke negara kita dan negara kita pula belajar teknologi mereka itu dan kita Malaysia akan mengembangkan atau daripada mengembangkan teknologi yang kita belajar itu dan kita apply semula di negara kita untuk membuat satu lagi jenama kereta baharu. Misalnya yang adik pelajar pernah lihat adalah seperti jenama Proton. Itu adalah merupakan salah satu contoh teknologi buatan kereta Malaysia hasil daripada pemindahan teknologi Jepun yang dibawa masuk ke Malaysia melalui tenaga kerja mahir mereka. Kemudian taraf hidup migran juga meningkat, di mana pendapatan atau kadar upah tinggi yang diperolehi membolehkan imigran mendapat perkhidmatan yang lebih baik. Maksudnya, taraf hidup imigran ini akan lebih baguslah kalau contohnya kalau pekerja yang datang dari Indonesia itu gaji dia di sana baru Rp1.000. Tapi bila dia pergi Malaysia, gaji tukang sapu dia boleh mencapai contohnya RM800 Malaysia. Kemudian dia bawa pulang pergi negara dia, tukar dengan mata wang negara dia, boleh jadi sampai beratus ribu rupiah. Jadi itu satu pendapatan yang bagus untuk golongan-golongan migran yang bekerja di negara kita lah, misalnya Indonesia. Kemudian meluaskan pasaran barangan, di mana pasaran barangan dan perkhidmatan meluas kerana kuasa beli meningkat dan pertambahan penduduk juga meningkat. Contohnya Singapura, Arab Saudi dan Kanada. Kemudian kesan migrasi antara bangsa dari aspek ekonomi yang negatif kita dapat lihat iaitu pengaliran mata wang keluar, di mana imigran mengirim wang ke negara asal. Misalnya tadi cikgu cakap orang-orang yang bekerja di Malaysia dari Indonesia dia kirim duit dia pergi Indonesia. Jadi di situ berlaku pengaliran keluar mata wang, di mana ringgit kita itu ditukarkan kepada rupiah Indonesia. Itu satu kerugian lah dari aspek ekonomi sebenarnya. Kemudian kos perbelanjaan kerajaan meningkat. Akibat daripada banyak imigran ini yang datang negara kita, kerajaan terpaksa menanggung kos perbelanjaan mengurus dan makanan pendatang asing tanpa izin semasa di tahanan depoh, di mana risiko jangkitan juga akan didapati kepada pegawai-pegawai yang terlibat menjaga di kawasan tahanan tersebut. Kemudian kesan migrasi antara bangsa dari aspek sosial, yaitu dari sudut pandang positif, di mana kesan daripada migrasi ini banyak kemudahan infrastruktur yang dibina, di mana kerajaan bagi memenuhi pertambahan penduduk migrasi, kemudian infrastruktur seperti raya, pusat pendidikan, kesihatan bertambah. Jadi ini satu peluang yang bagus lah, yang mana kita dapat terima dari aspek yang positif. Banyak kemudahan infrastruktur yang ditingkatkan oleh pihak kerajaan yang turut diterima oleh golongan migran dan rakyat asing. Kemudian kesan migrasi dari aspek sosial, di mana kesan migrasi dari aspek sosial yang pertama kita dapat lihat ialah dari sudut pandang negatif ialah pengaliran mata wang keluar. Macam yang cikgu jelaskan tadi, mata wang duit Malaysia pergi kepada Indonesia. Itu satu kerugian sebenarnya untuk mata wang kita. Kemudian pertambahan kepadatan penduduk, di mana pengejaraan pekerja asing di kawasan bandar akan menyebabkan kepadatan penduduk di kawasan bandar tersebut dengan warga asing. Ini akan kemudian masalah sosial seperti kecurian dan penyalahgunaan data. Kerana berdasarkan kajian kes, banyak masalah sosial ini diwujudkan daripada
golongan-golongan asing yang bekerja di negara kita, terutamanya di kawasan-kawasan tertinggal yang miskin. Kemudian penyakit berjangkit seperti batuk kering dan HIV kerana tidak mendapat imunisasi. Kemudian kesan negatif seterusnya yang kita dapat lihat ialah persaingan peluang pekerjaan, di mana pekerja asing sanggup menerima upah rendah menjadi pesaing kepada rakyat tempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan, di mana orang asing dia sanggup terima gaji sedikit, upah yang rendah. Jadi ini satu saingan lah untuk pekerja Malaysia kerana terpaksa bersaing dengan pekerja asing untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi adik pelajar, untuk topik hari ini itu sahaja. Jadi cikgu harap adik pelajar dapat faham dan tahu dalam topik ini bahawa terdapat dua kesan yang kita dapat lihat kepada migrasi ini kepada sebuah negara, iaitu kesan migrasi dalaman dan juga kesan migrasi antarabangsa, yang mana kedua-dua kesan ini dilihat dari sudut pandang positif dan negatif dari aspek ekonomi dan sosial, yang mana kedua-dua aspek ekonomi sosial ini membawa kepada kesan negatif dan positif. Jadi cikgu harap adik-adik pelajar dapat rujuk semula poin-poin yang cikgu jelaskan tadi. Dan untuk hari ini itu sahaja untuk topik pembelajaran kita, dan kita jumpa lagi di sesi kelas yang akan datang. Sekian dan terima kasih.